tidak diwajibkan puasa. Tapi kita kena faham, kita kena faham, bukan kerana dia tua tidak diwajibkan puasa, bukan. Sebab tu kita tengok diletak orang tua ni di bawah dia. Di bawah bab syarat istita'ah, mampu. Maksudnya orang tua dia tidak diwajibkan puasa bukan kerana tua dia, tapi kerana tidak mampu. Tu kita kena faham. Bermakna kalau orang tua tu mampu, tetap wajib dia berpuasa. Ada orang tua mampu, dia wajib dia kena puasa. Ana ingat ada guru-guru, ana ada cerita ada seorang ulama daripada Arab Saudi, ulama Mekah dululah, nama dia Tok Syekh Syafi'i ke nama benda, ana lupa dah. Umur dia 100 tahun lebih, tapi naik atas bukit kagah. Allah orang muda kerja dak orang. Adakah kerana dia saat ni tu umur 100 tahun lebih dia tak wajib puasa? Tak, bukan. Yang kita faham gitu, dia orang tua bukan tak wajib puasa. Orang tua asal wajib puasa. Cuma kita melihat kepada kebiasaan orang tua tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib dia berpuasa. Sama juga dengan orang sakit yang tiada peluang untuk sembuh, maka tidak wajib dia berpuasa. Okey, yang keduanya, tidak mampu daripada segi syarak, tidak wajib ke atas perempuan yang haid dan nifas. Kerana perempuan yang haid dan nifas daripada segi syarak dia termasuk dalam orang yang tidak mempunyai kemampuan. Yang keempatnya sihat, tidak diwajibkan ke atas orang sakit. Dan sakit yang diharuskan berbuka ialah sakit yang dibimbangi membawa kepada kematian atau melambatkan kesembuhan atau bertambah kesakitan akibat berpuasa. Ia dinamakan sebagai uzur-uzur yang dibenarkan tayamum. Dia kalau kita dalam bincang bab tayamum, kita akan jumpa istilah mahdhuratut tayamum. Maksud dia kan kita nak tayamum, dia ada dua sebab yang boleh kita tayamum. Yang pertamanya tak ada air, yang keduanya ada air tapi kita ada sakit. Sebab tu kita tak boleh kena air, maka boleh kita tayamum. Adakah semua sakit boleh kita tayamum? Kata ulama ada. Sakit yang boleh kita tayamum, yang pertamanya adalah sakit kalau kita guna air boleh membawa kepada binasa, ataupun hilang manfaat anggota, ataupun lambat sembuh, ataupun bertambah sakit, ataupun berlaku kecacatan pada anggota yang zahir. Maka sebab-sebab ni dibolehkan kita bertayamum walaupun ada air. Okey, benda ni juga diletakkan pada bab puasa. Maksud dia maksudnya sakit yang harus berbuka ialah sakit yang dibimbangi membawa kepada kematian. Oh, kalau dia puasa kok mati ya, haram dia puasa. Atau melambatkan kesembuhan atau bertambah kesakitan akibat berpuasa, ia dinamakan sebagai uzur-uzur yang dibenarkan tayamum. Ni dipanggil mahdhurat at-tayamum. Baik. Maksudnya bukanlah semua sakit tak wajib puasa, bukan. Kalau bos sakit hidung sikit aja kena naik jawab batu dalam hidung. Sakit nak jawab batu dalam hidung. Kalau sakit, wah sakitnya nak jawab batu dalam hidung. Bapa awak tak puasa Saya sakit. Oh, tak dia. Sakit benda. Ni jawab batu naik atas hidung Boleh gitu, tak kena. Ni sakit linga orang puang kan. Dia kat raya ni nak jangok nyetindik linga bala bulan Ramadan sakit nanoh Tu tak puasa kau. Bapa tak puasa. Saya sakit benda ni. Tindik linga sakit. Tindik linga sakit atau tak sakit Baik sakit tu tak puasa. Tak boleh. Sakit tersebut tidaklah menggugurkan kewajipan puasa. Dia sakit yang menggugurkan kewajipan puasa adalah sakit dalam bab mahdhuratut tayamum, yang kita cerita saat ni. Baik. Seterusnya yang kelima, bermukim. Dia kalau sebut kata bermukim, dia merangkumi bermustautin. Tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir dengan musafir yang panjang, iaitu 82 km ke atas. Ya, sebenarnya musafir yang panjang ni, penetapan yang disebut dalam kitab adalah musafir sehari semalam, ataupun dua hari, ataupun 2 malam. Perjalanan 2 marhalah ke atas. Sekarang ni kita tak guna belaka pengiraan lagu tu. Kita sekarang ni kita guna kilometer. Sebelum ni orang guna batu. Orang tua-tua dulu kalau sebut kilometer tak faham. Dia batu dia tahulah. Orang dah ni batu tak faham. Kilometer je tahu. Sekarang ni kalau dengan pengiraan kilometer mana? Allahu Rabbi. Bermacam-macam pandangan ulama ma'asarah dalam menetapkan 2 kilometer. Ada kata 81, ada kata sampai 79 pun ada. 82, 85, 87, 92. Ada bermacam-macam pandangan.
Okey, tapi apa yang dipilih oleh Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, perjalanan 2 marhalah adalah 82 km ke atas. Dan musafir yang diharuskan, jangan musafir yang diharamkan. Disyaratkan untuk mengharuskan berbuka dalam safar, bermusafir sebelum terbit fajar. Okey, ini 3 syarat. Jadi sekarang ni, hak yang diwajibkan berpuasa adalah syarat dia orang bermukim. Manakala orang bermusafir, tak wajib berpuasa. Tapi adakah semua bermusafir tak wajib berpuasa? Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Orang bermusafir yang tidak diwajibkan berpuasa, yang pertama perjalanan dia jauh, 2 marhalah ke atas. Kalau nak pergi bandar, nak pergi Meding, tak puasa dah. Pelajar AQT nak pergi bandar, nak pergi Meding, musafir tu dalam bahasa Arab tu, safar, perjalanan. Siapa kat Ngandang barunya beli barang makan. Dah buat apa makan? Saya musafir. Tak boleh. Sebab perjalanan dekat sahaja. Satu. Yang keduanya, perjalanan tersebut mesti perjalanan mubah, harus. Jangan perjalanan haram. Bukan untuk melakukan maksiat. Yang ketiganya, mesti dia saat itu orang musafir pada permulaan masuk siang hari Ramadan. Permulaan siang hari Ramadan keluar fajar. Keluar fajar, dia telah jadi orang musafir. Kalau sebelum kalau keluar fajar dia masih lagi orang bermukim, maka tidak boleh dia berbuka puasa dalam perjalanan tersebut. Okey, mungkin kita tak faham syarat yang ketiga, melainkan kita sebutkan contoh. Katakanlah kita nak pergi mana, nak pergi Kelumpur. Ataupun kita nak pergi nak kira lah musafir jauh lah. Kalau kita tolak pukul 12 malam daripada rumah kita, jadi katalah siapa di tempat destinasi yang kita nak pergi pukul 5 pagi. Jadi pukul 5 pagi siapa? Kita tempat yang kita nak pergi. Jadi bermakna kita bermusafir. Masuk subuh, kita orang musafir dah. Maka untuk hari itu, boleh kita berbuka. Adapun orang yang tolak daripada rumah pukul 9 pagi. Jadi, masuk subuh, dia masih lagi bermukim. Siapa sebelum pukul 9 masih lagi bermukim. Jadi, pukul 9 ke atas baru dia orang musafir. Kata ulama, tidak boleh dia tidak berpuasa. Mesti dia kena menyempurnakan berpuasa. Kerana pada awal siang hari diwajibkan puasa ke atas dia. Kerana dia orang bermukim. Maka kewajipan tersebut berterusan sehingga terbenam matahari. Okay, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang ketiga ni bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i saja, ni pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama mazhab mengatakan orang yang bermusafir kalau dia nak berbuka puasa dalam perjalanan tersebut, syarat dia mesti dia menjadi orang musafir bermula pada permulaan siang hari lagi. Okay, boleh faham kan? Baik. Mana comel di antara berbuka dengan berpuasa? Ni ada perbincangan lah di kalangan ulama. Mana comel di antara berbuka dengan berpuasa? Ketika kita orang bermusafir, sedangkan diberi kepada kita rukhsah berbuka. Sebab ada orang, sebab baru ni ada orang tanya, Ustaz, Kang berbuka saat ni tu rukhsah Kang? Dah kenapa kita dah ambil? Sedangkan ada Sayyidina Umar kata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ini adalah sedekah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka mungkin terimalah sedekahnya. Ini dalam hal bab qasar sembahyang. Baik, kan rukhsah tu sedekah, kenapa kita masih lagi berpuasa? Okey, gini. Sekarang ni masalah orang bermusafir, ada hadis yang Rasulullah berpuasa. Ada hadis yang Rasulullah bagi pilih di antara berpuasa ataupun berbuka. Dan ada hadis yang Rasulullah larang berpuasa. Ada belaka. Ketiga-tiga hadis ni adalah hadis sahih. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Abi Darda, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abi Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kami keluar bersama dengan Rasulullah pada bulan Ramadan, pada hari bersangatan panas. Hatta in kana ahaduna yad'u yadahu ala ra'si. Sampai kami tok tangan atas kepala, panas sangat. Kata Abu Darda, fama minna sha'im illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah. Tidak ada di kalangan kami orang berpuasa melainkan dua orang je hak puasa. Siapa? Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah. Okey, dalam musafir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dalam musafir ni sahabat lain tak puasa. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana satu diriwayat daripada Aisyah
Bukan. Diriwayat daripada Jabir bin Abdullah. Hadis Bukhari Muslim diriwayat daripada Jabir bin Abdullah dalam satu musafir itu pada bulan Ramadan, tiba-tiba ada seorang lelaki pesak. Lepas tu orang sahabat-sahabat lain teduhkan dia. Kata Rasul tanya sebab dia. Dia orang pun khabar kepada Rasulullah, dia puasa. Maka kata Rasulullah lagu mana? Laisal birru as-siyamu fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah daripada kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Bukan kebaikan. Rasul kata bukan kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau orang belajar nahwu ni, dia akan jumpa dalam bab ada sebahagian daripada lurah Arab ditukarkan alif lam kepada alif mim. Kan kita ar-rajulu, dia ada am-rajul. Dan ada riwayat hadis ni disebut oleh Rasulullah dengan lurah tersebut. Kan saat ni kan laisa minal birri. Ada riwayat kan ni? Laisa minam birri. Minam birri as-siyamu am siyamu fi safar fim safar. Ada dalam ilmu nahwu disebut riwayat tersebut. Benda kita nak khabar dalam hadis tu, Rasulullah khabar tidak ada kebaikan, bukanlah daripada kebaikan orang berpuasa pada ketika bermusafir. Kedua, ada hadis yang Rasulullah berpuasa. Ada hadis Rasul kata tidak ada kebaikan. Bukan ada dalam hadis yang lain ketika mana Rasulullah berbuka masih lagi ada orang berpuasa, kata Rasulullah, ulaika humul ausah. Orang tu adalah orang yang derhaka. Rasul larang berpuasa. Okey, ada hadis yang ketiga yang diriwayat daripada Aisyah. Bahawasanya Hamzah bin Amr al-Aslami, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Adakah boleh aku berpuasa pada ketika bermusafir? Di Hamzah bin Amr al-Aslami kata Aisyah, kana kathiras siyam. Dia memang orang yang cukup kuat berpuasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mu nak berbuka, berpuasa, kalau mu nak berbuka. Maksudnya Rasulullah bagi pilihan kepada dia. Hadis juga diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah suruh bagi pilihan kepada orang yang bermusafir, nak buka pun tak apa, nak puasa pun tak apa. Dan ada hadis yang mana Rasulullah berpuasa, sahabat lain habis buka. Dan ada hadis Rasulullah kata mana? Bukan kebaikan orang tu berpuasa ketika perjalanan. Maka lagu mana kita nak faham ke semua hadis tersebut? Maka ulama di dalam memahami hadis-hadis tersebut, ulama kata kadang-kadang afdal berbuka, kadang-kadang afdal berpuasa. Bilakah afdal berbuka? Afdal berbuka ketika susah, masyaqqah, susah kita berpuasa. Kalau kita puasa Allah susah, kita nak pergi Kuala Lumpur, tolak daripada kita daripada Kuala Lumpur nak balik ke Terengganu, memang tolak daripada Kuala Lumpur saat ni tu pukul 9 pagi. Tapi pukul 9 pagi, pukul 11 pagi tu dah atas highway lagi. Allah, musim ni panah. Kereta ekong tak ada, cermin dah nak turun. Cuba bayang. Agak-agak warna kalau puasa. Naik atas highway tau. Ekong tak ada, cermin dah nak turun. Dah tahu lah warna. Dah tahu lah. Memang dah senyum sikit ke dia. Sungguh, Allahu Rabbi, letih kalau puasa, ngepanah dahaga lagi. Okey, afdal bagi dia berbuka. Kereta kita, ekong dia macam duk Korea dah. Gimana pun tak ada masalah kita. Tambah-tambah bukan kita driver, kita duduk belakang. Kita turun naik kereta, pejam mata, sampai baru buka. Memang sikit pun tak ada letih kita. Maka, hak lebih afdal kita berpuasa. Baik. Seterusnya, dan afdal bagi orang bermusafir untuk berpuasa sekiranya tidak membebankannya, namun jika ianya membebankannya, maka afdal bagi mereka itu berbuka. Rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertamanya niat, sama ada puasa fardu ataupun sunat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni sebenarnya, walaupun hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebenarnya banyak pertikaian di kalangan ulama hadis. Kerana hadis innamal a'malu binniyat ni hadis gharib fi awalihi, masyhurun fi akhirih. Hadis gharib pada awalnya. Hak yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab seorang sahaja. Hadis ni.
Baik, biarlah tak payah kita bincang secara panjang lebar. Hadis innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diwajibkan berniat pada setiap hari. Jadi kalau kita puasa 29 hari, 29 kali kena niat. Kalau puasa 30 hari, 30 kali kena niat. Kerana puasa setiap hari adalah ibadat yang berbeza, ibadat yang berasingan. Tidak sama kita semayang zuhur 4 rakaat, kita niat pada rakaat pertama sahaja. Rakaat kedua kita tak niat dah, rakaat ketiga tak niat dah, rakaat keempat tak niat dah. Niat pada rakaat yang pertama memadai untuk 4 rakaat. Sebab rakaat tu adalah walaupun 4 rakaat tapi seperti satu. Sebab dia bukan berbeza. Sebab tu dah kalau kita batal sembahyang pada rakaat yang keempat, rakaat ketiga, kedua, pertama batal ke? Kita nak wisalang lele dah ketuk. Batal sembahyang. Kita pergi ambil air sembahyang, tak boleh kita pakai duk. Tayat mula sikit lagi. Tak boleh. Tak boleh ni atas pandangan majoriti ulama lah. Tapi kalau kita nak cari pandangan ada dalam pandangan mazhab Hanafi boleh. Tapi ada syarat dia lah. Dalam mazhab Syafi'i ada pandangan qaul qadim boleh. Dipanggil bina. Dia ada dalam istilah bahasa kita dipanggil bina dengan istinaf. Baik. Dia ada syaratnya jangan disengajakan. Tidak sengaja terkentut. Kita tak akan nak tahan dah gitu tubuh. Lepas juga. Okey. Lepas tu masa tubik saat ni tak boleh cakap. Tak boleh kalau misalnya ada tempat ambil wuduk dekat, tak boleh ambil wuduk jauh. Boleh dah nak taklid pandangan tu. Pula dah nak cari pandangan mudah sama. Tu kena bincang panjang. Kita ambil pandangan majoriti ulama dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Apabila orang saat ni tu batal sembahyang dia, ketika nak bagi salam lele dah, Assalamualaikum, kau ni tubik, kau bawah tubik. Batal sembahyang. Ambil sembahyang dia tak disambung, kena start mula. Sebab satu rakaat, 4 rakaat adalah menempati satu. Berbeza puasa pada bulan Ramadan. Setiap hari adalah ibadat berbeza. Maksud dia, kita puasa hari pertama je lain daripada puasa hari kedua, lain daripada puasa hari ketiga. Sebab itulah kalau kita terbatal pada hari yang ke-12, hari ke-11 hingga hari yang pertama sah puasa kita. Kan lain tu kan? Sebab itulah majoriti ulama kata mesti setiap hari kita puasa mesti kita kena niat. Tidak memada kita niat satu untuk sepanjang Ramadan. Ini pandangan majoriti ulama. Pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Maliki pula. Hanafi, Hanbali dan Syafi'i. Namun ada sebahagian daripada ulama iaitu pandangan mazhab Maliki mengatakan boleh kita niat sepanjang Ramadan. Kerana puasa Ramadan adalah puasa yang disyaratkan tatabu'. Okey, itu dalam istilah yang digunakan dalam fiqh mazhab Maliki. Puasa yang disyaratkan tatabu' boleh kita niat pada hari yang pertama. Jadi kita niat sepanjang Ramadan. Okey. Bagi orang awam, khususnya orang puang, boleh diambil pandangan mazhab Maliki. Jadi maksudnya pada awal Ramadan dia niat aku puasa sepanjang Ramadan. Baik, tapi setiap hari dia kena niat pula untuk keluar daripada khilaf. Niat setiap hari niat sama. Andai kata terlupa niat untuk malang tu, maka puasa dia tetap sah atas pandangan mazhab Maliki. Orang puang masa dia dah awal Ramadan dia tak sibuk mana akhir Ramadan, sibuk dengan kuih lagi, lasir lagi, baju gaya lagi. Buat tengah malam pula sampai kelupa nak niat esok puasa. Kan banyak kan? Dia banyak kerjaan. Kak nak raya tu kau banyak. Sibuk. Kalah tokai balok. Jadi dah ingat sekarang nak niat. Okey, dah apa dah? Cukup dah. Niat untuk hari yang pertama. Okey. Tapi sebaik-baiknya kena ingat pandangan majoriti ulama. Tapi sebenarnya kalau orang yang belajar dia banyak lagi makhraj jalan kita nak keluar kalau kita tak niat sepanjang Ramadan pun untuk taklid pandangan lain. Kalau tak niat, tiba-tiba tak teringat niat malam. Ada pandangan ulama yang mengatakan boleh niat di siang hari puasa fardu. Satu pandangan dalam mazhab Hanafi, pandangan Imam Zufar. Banyak lagi lah kalau kira. Tapi hak yang masyhur hak yang orang khabar kat orang. Baik. Cuma kita khabar. Sebenarnya masalah ni khilaf. Sebaik-baik kita kena keluar daripada khilaf. Jadi kita kena niat satu malam. Takut-takut ada hak yang kita tak teringat niat akan datang, maka kita ambil pandangan mazhab Maliki. Pada malam pertama kita niat puasa sepanjang Ramadan. Baik. Seterusnya
perbezaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Niat puasa fardu masuk waktunya daripada terbenam matahari sehingga terbit fajar dan diwajibkan berniat pada waktu malam. Niat puasa sunat permulaan sama dengan niat puasa fardu, namun penghujung lain. Niat puasa sunat berterusan sehingga tergelincir matahari. Dan tidak diwajibkan tidak wajibkan kita niat di tengah malam. Katakanlah ni bukan bulan Syaban. Ni bulan Muharram sebagai contoh. Baik, kita duduk daurah dak makan lagi pagi ni dak makan lagi. Habis daurah pukul 4. Malah dah nak masuk hari ni perut rasa dak lapar, pakai niat puasa sunat lalu boleh ke tak? Boleh. Tapi dengan syarat, dengan dua syarat. Syarat yang pertama sebelum daripada gelincir matahari. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kita dak makan lagi. Kalau makan dah pagi tak di. 2 buku dah makan nasi. Air pun 2 dah. Siap tapping lagi 2 gelas. Masa ni nak niat dah boleh dah sebab makan. Cuma ada satu masalah. Walaupun dia makan dah, masih lagi boleh dia niat. Makan dah. 3 puyuk makan nasi boleh dia niat. Masalah mana? Masalah orang yang ada puasa wirid. Tiba-tiba dia lupa hari. Dia pun makan. Dia ingat bukan hari yang dia puasa. Dia puasa Isnin Khamis. Hari ni hari Khamis. Hamba tahu hari ni bukan hari Khamis. Cuma buat contoh je. Contoh, hari ni hari Khamis. Hari Khamis, dia pun makan. Dia tak ingat hari Khamis Makan kenyang, Allah sedap sungguh. Makan habis dalam petinya makan belaka. Sudah apa semua sekali tu, baru teringat hari Khamis hari ni. Kenyang dah, pukul 10 lebih makan. Pagi tak ada sekali, pukul 9 pula, pukul 10 pula makan. Allah, hari Khamis hari ni, dah ingat sekarang. Kata ulama, boleh niat puasa. Boleh niat puasa. Sebab dia ada puasa wirid, cuma dia lupa hari. Okey, boleh faham kan? Jangan awak lupa. Wajib ditentukan maksudnya ditakyinkan seperti puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa qada. Manakala puasa sunat tidak wajib ta'yin. Ta'yin ni tentu, ta'yin bahasa Arab. Jika puasa tersebut terikat dengan waktu seperti puasa Arafah, tidak wajib ditakyinkan kecuali jika puasa tersebut terikat dengan waktu seperti puasa Arafah pada pendapat yang mu'tamad. Sebenarnya berlaku khilaf. Adakah wajib ta'yin puasa Arafah? Saja aku puasa hari Arafah esok. Adakah wajib ta'yin Arafah tersebut? Ada khilaf di kalangan ulama. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kena ta'yin. Niat puasa fardu tidak harus, yakni haram menghimpunkan antara 2 puasa fardu pada satu hari. Himpun 2 puasa fardu satu hari. Bulan Ramadan baru ni dia tinggal 2 hari. Hari Senin, hari Selasa. Masuk bulan Syawal, dia pun niat saja aku puasa qada. Puasa hari Senin sekali hari Selasa aku tinggal baru ni. Faham tak? Dia faham kan? Dia tinggal 2 hari, Senin dengan kami. Senin dengan Selasa. Nanti bulan Syawal dia niat saja aku puasa esok hari qada, hari Senin sekali dengan hari Selasa. Hak qada sehari je, hak tinggal 2 hari tak boleh. Tak digabung gitu. Ataupun dia saat ni ada puasa nazar. Nazar wajib. Lepas tu ada puasa qada. Dia pun sahaja aku puasa qada Ramadan esok sekali dengan puasa nazar. Kira wak satu wak satu masuk 2 niat. Tidak dibolehkan. Fardu sama fardu tidak dibolehkan. Harus menghimpunkan antara 2 puasa sunat atau lebih dengan satu niat. 2 puasa sunat boleh himpun. Hari Arafah jatuh hari Isnin. Hari Arafah jatuh hari Isnin. Dia pun puasa lah. Saja aku puasa Arafah serta puasa Isnin. Boleh. Ataupun hari Isnin jatuh hari yang ke-13. 14 hari putih, hari cerah. Boleh digabung. Tak ada masalah. Ataupun bulan Syawal, dia nak puasa 6 Syawal. Lepas tu 6 Syawal hari cerah. Lepas tu hari Senin. Boleh. Puasa sunat boleh gabung lebih daripada satu niat. Dia kalau dalam bab fiqh, kalau kita nak tahu perbincangan ni dia panggil perbincangan berkenaan dengan tasyrikun niyah. Kalau kita nak tahu perbincangan berkenaan dengan tasyrikun niyah, buka dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dia bincang belaka berkenaan dengan tasyrikun niyah. Kita buat satu benda, kita masuk banyak niat. Apakah hukum? Dia akan bincang secara panjang lebar. Bab tasyrikun niyah. Dalam bab tasyrikun niyah lah dibincang berkenaan dengan gabung di antara puasa qada dengan puasa Syawal. Boleh ke tak?
Ada sebahagian kata tak boleh, ada sebahagian kata boleh. Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Namun ada ramai ulama mengatakan tidak diboleh. Ada perbincangan yang panjang. Tengok dalam bab tasyrikun niyyah. Baik. Seterusnya kata dia, sah untuk berniat bagi puasa sunat selepas terbit fajar dengan dua syarat. Hendaklah berniat sebelum gelincir matahari, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Yang keduanya tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga waktu dia berniat puasa. Niat yang sempurna melafazkan dengan kehadiran dalam hati nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati. Kalau ada lam kena baca li hadhihi sanati. Kalau tak ada lam kena baca hadhihi sanata. Orang belajar nahwu dia faham. Sebab li harah jar. Hadhihi isim isyarah duduk pada tempat jar. As-sanati badal bagi hadhihi. Badal tempat jar dikena jar. Okey, boleh faham kan? Kalau tak ada lam, hadhihi sanata, baca hadhihi sanata. As-sanata badal bagi hadhihi. Baik. Hadhihi sanata mansubun binaz'il khafid ay fi hadhihi sanati. Boleh? Terjemahan saja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Dalam keadaan ingat. Kalau misalnya lupa, hak tu dimaafkan. Boleh membuat pilihan. Kalau misalnya terpaksa, hak tu nak buat mana? Bukan terpaksa, dipaksa. Tapi kena cukup syarat paksaan. Tidak pula jahil yang diuzurkan. Kalau jahil yang diuzurkan, hak tu tak ada masalah. Tidak batal puasa jika berbuka kerana lupa atau dipaksa. Tidak juga batal bagi orang yang jahil diuzurkan kerana kejahilannya. Jahil yang diuzurkan adalah salah satu daripada dua perkara. Kena ingat, jahil yang diuzurkan dua sahaja. Yang pertamanya adalah nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia membesar jauh daripada para alim ulama, dia hidup jauh daripada para alim ulama. Yang keduanya adalah qaribu ahdin bil Islam, baru memeluk Islam. Okey, jahil yang diuzurkan adalah salah satu daripada dua perkara, orang yang hidup jauh daripada ulama, yang keduanya orang yang baru memeluk Islam. Sunat-sunat puasa dan Ramadan. Sunat-sunat puasa dan Ramadan. Ni kena tanda. Baik. Menyegerakan berbuka jika yakin matahari telah terbenam. Berbeza jika dalam keadaan syok. Apabila yakin matahari terbenam, berbuka. Kalau syok, terbenam ke terbenam ke hak tu tidak boleh buka lagi. Dalam keadaan syok tak boleh. Sebab benda syok tak boleh. Okey, apabila kita syok, masuk ke lagi, kita tidak boleh berbuka. Sebab benda? Sebab al-aslu al-adam. Asal adalah tidak ada. Faham? Sekarang ni, kita mari daripada siang hari. Lepas tu, kita syok. Malang ke lagi. Asal malang baru. Betul kita? Malang baru mari, hak asalnya dok lagi. Maka kita kena ambil hukum dok lagi. Kalau makan juga, dia batal puasa. Sebab al-aslu al-adam. Al-aslu baqa'un nahar. Asal kekal siang hari. Sama juga dengan masalah kita syok. Keluar fajar ke tak lagi. Kata ulama masih lagi boleh makan. Sebab dia al-aslu baqa'ul lail. Asal adalah kekal malam. Dipanggil istishabul asl. Kalau dalam kaedah fiqh, kalau dalam pengajian kaedah fiqh dipanggil dia istishabul asl. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal barang yang telah ada di atas barang yang telah ada kalau bila kita syok. Baik. Yang keduanya bersahur walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur adalah bermula daripada pertengahan malam. Pertengahan malam tu permulaan waktu sahur. Melewatkan sahur dengan syarat tidak merosakkan. Okey, sebenarnya terjemahan betul gini. Melewatkan sahur dengan syarat tidak dianggap buruk mentakhirkannya sahur. Bukan dengan syarat tidak merosakkan. Okey. Sebab di dalam bahasa kitab dia panggil bihaitsu la yafhushut ta'khir. Sekira-kira tidak dianggap teruk melewatkan. Sampai keji dah, teruk sangat dah melewatkan, dekat dengan nak terbit matahari, terbit fajar lela dah, tu dah comel. Walaupun masih lagi boleh makan. Okey, dengan syarat tidak dianggap buruk mengakhirkannya sahur jika dilewat-lewatkannya. Dan sunat menahan daripada makan atau minum dalam tempoh bacaan 50 ayat Quran 15 minit sebelum terbit fajar. Ini dipanggil benda waktu imsak. Di waktu imsak sebenarnya perbahasan yang cukup panjang. Ada kata bid'ah. Bid'ah. Waktu imsak tak ada waktu imsak Islam dia. Bid'ah. Okey, nanti kita tengok. Okey, yang pertama sekali
sandaran kita adalah Quran dan hadis. Sandaran kita adalah Quran dan hadis mengikut kefahaman ulama mu'tabar. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ila al-lail." Jadi mu kena makan minum sehinggalah terbit benang sehingga zahirlah benang yang putih daripada benang yang hitam daripada kerana keluar fajar. Jadi bermakna penghujung makan dan minum, penghujung perbuatan makan minum kita adalah apabila keluar fajar. Selama mana tidak keluar fajar boleh lagi kita makan. Okey. Jadi bermakna tidak wajib kita imsak sebelum daripada keluar fajar. Tak wajib. Dan kalau kita nak imsak boleh tak? Boleh. Bahkan hukum dia adalah disunatkan. Kerana kerana kita mengambil langkah ihtiyat. Baik, ada tak sandaran? Ada. Dalilnya daripada hadis yang sahih daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, bukan, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salah. Kami bersahur bersama dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bangun sembahyang subuh. Lalu qultu, kata Abdullah bin Abbas kepada Anas bin Malik, Kam baina as-salati was-sahur? Berapakah jarak di antara sembahyang dengan waktu sahurmu bersama dengan Rasulullah? Kata Anas bin Malik, qadru 50 ayah, qadar 50 ayat. Atas hadis ni lah sebahagian ulama mengatakan sunat melakukan imsak. Atas hadis ni lah sebahagian ulama mengatakan sunat melakukan imsak, tapi melakukan imsak tidak diwajibkan. Okey, itu perlu kita kena faham. Seterusnya, berbuka dengan rutab. Rutab ni adalah tamar hak yang masih lagi mekar, hak yang masuk lagi, hak yang dok kering lagi yo. Kat kita tak ada lah rutab. Dengan bilangan yang ganjil, didahulukan rutab terlebih dahulu. Jika tiada dengan busur. Busur ni tamar juga tapi belum kering lagi. Jika tiada dengan tamar. Tamar ni hak yang kering, hak yang kita makan semua. Jika tiada dengan air zam-zam, jika tiada dengan air saja, jika tiada dengan benda manis, jika tiada dengan manisang. Apa perbezaan dengan hulwun dan halwa? Al-hul, makanan manis yang tidak disentuh api seperti madu dan atau kismis. Al-halwa, manisang yang dimasak dengan api. Seperti yang disusun dalam sebuah nazam, famin rutab falbusri fattamri zamzami fama'in fahulwin thumma halwa lakal fitru. Okey, terjemahan boleh baca sendiri. Memulakan dengan doa berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Ni hadis riwayat Imam Abu Daud. Cuma sanad dia ada sedikit perselisihan di kalangan ulama. Hadis tersebut ada sebahagian ulama menilai sebagai hadis dhaif. Beramal dengan hadis dhaif dibolehkan. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Ni hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Sunni fi amalil laili dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah. Dan gitu juga diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Hadis ini dhaif. Dalam masalah beramal dengan hadis dhaif dibolehkan. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah daripada Ibnu Abi Mulaikah. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata apabila dia berbuka dengan doa ni. Ni doa yang dibaca oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi pendek kata, doa hak yang disebut dalam kitab Al-Aham adalah campuran daripada 4 hadis. Hadis yang pertama diriwayat daripada Abu Daud, Allahumma lakasumtu bika wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, tapi sanad yang dhaif. Yang keduanya, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Dan begitu juga dalam kitab Syu'abil Iman karangan Imam Baihaqi. Hadis ini adalah hadis dhaif. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Hadis ini adalah hadis yang bacaan ini dibaca oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Baik, jadi pendek kata campuran gabungan daripada beberapa hadis. Okey, seterusnya, menjamu orang berbuka, padanya terdapat ganjaran pahala yang besar. Yang keduanya, mandi janabah sebelum terbit fajar untuk keluar daripada khilaf dan supaya boleh memulakan puasa dalam keadaan suci. Hamba kena minta uzur sekejap, nak keluar sekejap je. Pertama masuk dulu lagi.
Jadi kita sambung balik. Mandi janabah sebelum terbit fajar untuk keluar daripada khilaf dan supaya boleh memulakan puasa dalam keadaan suci. Sekarang ni kalau orang tu berjanabah, berjunub pada malam Ramadan, adakah disyaratkan dia mandi sebelum daripada keluar fajar ataupun tidak? Majoriti ulama mengatakan tidak disyaratkan, berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah dan Aisyah bahawasanya Nabi SAW pernah berjunub pada malam puasa dan Rasulullah tidak mandi melainkan setelah daripada keluar fajar. Keluar fajar lain daripada keluar matahari ya. Keluar fajar. Boleh kita mandi wajib setelah daripada keluar fajar, bukan setelah daripada keluar matahari. Keluar matahari subuh mana kita? Okey, setelah daripada keluar fajar. Jadi boleh kita mandi setelah daripada keluar fajar, dan benda tu pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan wajib mandi sebelum daripada fajar. Maka sebab itulah kata ulama sunat mandi sebelum daripada fajar untuk keluar daripada khilaf tersebut. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf, hukum dia adalah digalakkan. Memelihara salat tarawih bermula malam pertama hingga malam terakhir Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan. Apa makna iman? Iman asal makna at-tasdiqul qalbi. Hati kita membenar. Kita membenarkan terhadap segala ganjaran yang ada di dalam Ramadan. Dan pengharapan, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah akan diampun baginya dosa yang telah lalu. Dia dosa yang telah lalu yang diampun oleh Allah Ta'ala menurut pandangan majoriti ulama adalah dosa kecil, tidak dosa besar. Kerana dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah, ataupun Allah Ta'ala ampun bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia dosa besar dua. Yang pertamanya kita bertaubat, ataupun orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diampunkan dosa dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun dosa selain daripada syirik, tapi liman yasha, bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik. Seterusnya, maksud menghidupkan malam Ramadan adalah solat tarawih. Orang hak semayang 2 rakaat aja semayang tarawih, sudah dinamakan dia melakukan qiyamul lail. Tapi jangan semayang 2 rakaat aje. Orang yang gitu pakai semayang 2 rakaat aje. Lepas rakaat keempat tengok tak ada seorang dah hak puang. Habis pakat balik sebab 2 rakaat boleh dah. Bukan. Semayang penuh lah. Banyak kan amalan di bulan Ramadan. Cuma kita nak kata sudah dapat dah fadilah qiyamul lail dalam bulan Ramadan, hanya kita semayang 2 rakaat. Amat dititik beratkan untuk memelihara solat witir, dan dikhususkan solat witir pada bulan Ramadan dengan 3 khususiat. Sunat dilakukan secara berjemaah, sunat menguatkan bacaan, sunat membaca kunut di dalamnya bermula pertengahan terakhir bulan Ramadan pada pendapat yang mu'tamad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat muakkad, bahkan masuk dalam sunat ab'ad, kunut di dalam witir pada bulan Ramadan setelah daripada separuh yang kedua, ataupun setelah daripada separuh yang pertama. Maksudnya start daripada malam 16 sampai kaki sunat kita baca kunut. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Disebut dalam sebuah athar, Ramadan syahrul Quran. Ramadanu bukan Ramadana, sebab Ramadanu mubtada, syahru khabar. Ramadanu syahrul Quran. Ataupun kalau dikata syahrul Ramadana, boleh ya? Syahrul Ramadana syahrul Quran. Baik, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Ini disebut dalam athar. Walaupun athar ni tidak disebutkan datang daripada mana, tapi memang betul Ramadan adalah bulan Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Memperbanyakkan amalan sunnah. Ana masa nak duduk di Syria dulu, di antara adat ulama Syria, masuk bulan Ramadan habis dia berhenti ngajar kitab. Mereka beberapa orang ulama sahaja. Boleh dikatakan ramai ulama masuk bulan Ramadan dak ngajar. Sebab dia tumpu kepada baca Al-Quran. Mereka ada beberapa orang, di antaranya Dr. Mustafa Bugha. Dr. Mustafa Bugha yang ngajar petang-petang, lagi ngajilah petang-petang kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Baik. Jadi pendek kata, ramailah ulama apabila masuk bulan Ramadan dia fokus kepada Al-Quranul Karim. Memperbanyakkan amalan sunat seperti solat sunat rawatib, solat sunat duha, solat sunat tasbih dan solat sunat awabin. Solat sunat tasbih, solat sunat awabin. Solat sunat awabin dalam fiqh dia ada 2.
Yang pertamanya salat sunat di antara maghrib dengan isyak. Yang keduanya salat sunat awabin adalah salat sunat duha. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbi ana lupa, yang mana Allahu Rabbi tak ingat. Maksudnya ada perkataan awabin, sembahyang yang dilakukan pada siang hari di waktu duha dinamakan sebagai sunat awabin. Baik. Seterusnya memperbanyakkan amalan soleh seperti bersedekah, menghubung silaturrahim, menghadiri majlis ilmu, beriktikaf, beriktimar. Mana beriktimar? Melakukan ibadah umrah. Kerana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiat perempuan, fa idza jaa ramadan fa'tamiri. Apabila datang bulan Ramadan, hendaklah melakukan ibadah umrah. Sebab dia, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Sesungguhnya melakukan ibadah umrah dalam bulan Ramadan, dia menyamai sekali melakukan ibadah haji. Sebab itulah kita comel buat umrah pada bulan Ramadan. Tapi kalau orang hok dogok-dogok, Allahu Rabbi, puasa musim panas, siang hari panjang. Tak faham. Allahu Rabbi, musim panas, siang hari panjang. 50 darjah Celsius. Kita 34 tu berasak dah kepala rasa. 50 darjah Celsius siang hari panjang. Allahu Rabbi. Orang yang ada kekuatan insya-Allah lah. Tapi sebenarnya kita kena latih je. Dan beriqbal. Mana beriqbal? Berhadap kepada Allah dengan memelihara hati dan anggota badan dan berdoa dengan doa yang ma'thur. Yang ma'thur ni yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia alhamdulillah orang kita ni memang jaga sungguhlah masuk bulan Ramadan. Sebab tu orang yang minat tengok drama, dak tengok dah drama pada bulan Ramadan. Tu dak, hok dak layan TV dak layan dah. Dak lihat bulan Ramadan. Nak ngopak kau orang dak boleh, jaga belaka. Alhamdulillah ni. Ni dipanggil iqbal. Ni iqbal dah ni. Orang hok minat drama memang dak cara dah drama bulan Ramadan, TV dak cara dah. Lepas Ramadan pula tu qada balik. Qada balik. Ingat qada puasa dah, qada tengok cerita. Allah Rabbi. Bersungguh-sungguh beribadat pada 10 malam terakhir dan berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam tersebut, pada itu malam 10 akhir, dan pada malam-malam ganjil adalah lebih ditekankan. Berusaha berbuka dengan perkara yang halal. Sebagaimana berkata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Hadiyat As-Siddiq. Hadiyah As-Siddiq. Betul dah kan? Hadiyatus Siddiq ataupun Hadiyah As-Siddiq. Itu kena tengok balik. Waftir 'alal halali ya talibal kamali. Maksudnya berbukalah dengan perkara yang halal wahai orang yang mengharapkan kesempurnaan. Kita kena pastikan apa yang kita letak dalam mulut kita adalah benda-benda yang betul-betul adalah halal. Tama-tama kita orang yang berpuasa. Baik. Yang keenam, memudahkan urusan ahli keluarga. Dia tahu si'atul iyal. Ni maksud dia tahu si'atul iyal. Kita meluaskan kepada keluarga kita. Macam kita khabar tadi lah. Kalau bulan lain kita belikan layan ikan kembung je. Bulan Ramadan bahan tergigi boleh 2-3 ekor. Lepas tu ikan merah lagi. Ikan kabarak beli mahal-mahal. Kalau bulan lain kita beli daging lembu, bulan Ramadan cari daging unta kalau boleh. Ataupun cari daging rusa, cari daging kijang. Itu tausi'atul iyal. Tausi'ah al-iyal. Kita luaskan makanan untuk keluarga kita. Jadi tapi alhamdulillah masyarakat kita benda ni memang masyarakat kita amalkan walaupun tak ada dalam kitab. Sungguh masyarakat kita amal. Tengok bulan Ramadan, orang puan memang kami tak pitih dengan tok lelaki dia. Nak beli baju 5 pasang. Tok lelaki bagi. Sebab kau dak bagi ngajuk. Tu kan, bagi tengok. Tu tausi'atul iyal. Tu termasuk dalam benda yang disunatkan. Besarnya pahala orang lelaki. Dan orang puan besar juga sebab dia membantu orang lelaki untuk buat pahala tersebut. Baik. Yang ketujuhnya meninggalkan perkara yang melalaikan dan berkelahi. Perkara yang melalaikan, duk main geng bulan Ramadan. Duk main geng, kita ingat dah baca Quran telefon. Dah kita tengok dekat lah main geng. Dan elok daripada berkelahi baloh. Jangan baloh lah bulan Ramadan. Tapi bukan maksud lepas Ramadan siap kita baloh lepas Ramadan. Bukan. Bulan Ramadan ke dalam bulan Ramadan tak boleh baloh. Cuma bulan Ramadan lebih lagi ditekan untuk meninggal perkara tersebut. Jika diajak berkelahi oleh seorang, maka sebutkan dalam hati bahawa dirinya berpuasa. Dan dalam hadis je lah dia Rasul suruh katakan inni shaim. Kalau ada fa idza sabahu ahadun au qatalu, apabila ada orang maki dia, orang nak lawan dia, nak berkelahi dengan dia, maka dia kena kata lagu mana inni shaim.
aku orang berpuasa. Cuma khabar aku orang berpuasa ni ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Khabar ke orang nak buat kita ke khabar dalam hati kita? Sini dipilih khabar dalam hati kita. Aku orang puasa ni kena jaga molek, nak didik diri kita. Baik. Faedah kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, puasa terbahagi kepada 3 tingkatan. Puasa umum, puasa orang awam. Ni semua orang kena puasa gini belaka. Iaitu berpuasa daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Puasa khusus. Ni puasa orang khawas. Iaitu berpuasa daripada segala maksiat. Kan puasa makna benda puasa? Semata-mata meninggal. Kang mana Kang? Kita ingat Kang. Makna puasa pada lurah dia mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Puasa kita orang awam semua sekali dah, tak kira lah orang tu siapa pun, mesti kena tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang hari Ramadan. Manakala orang yang pangkat tinggi sikit daripada di sisi Allah Taala, maka dia bukan hanya setakat puasa tu, bahkan lebih lagi dia tahan diri dia daripada melakukan maksiat. Hak tinggi lagi, Allahu Rabbi ni dipanggil khawasul khawas, iaitu berpuasa daripada perkara yang selain daripada Allah. Dalam hati dia tak ada selain daripada Allah, hanya ada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dunia hanya berada di tangan. Baik, tidak masuk di dalam hati. Perkara yang makruh ketika berpuasa. 8 perkara yang makruh ketika berpuasa. Yang pertamanya mengunyah gula-gula getah. Tak kira lah gula getah ke apa semua sekali, kalau kita tak sesuatu dalam mulut kita kunyah, maka benda makruh. Kalau kita ni gula getah jarang. Dia jenis mulut dah duduk saja. Nyetok setera dalam mulut je, kekoh kan ada kan? Bukan kata lapar, tak lapar, piti belambak, tapi berahi kekoh gitu. Kunyah, duduk saja. Baik, tu makruh ketika berpuasa. Sebab benda makruh, kata ulama, sebab benda makruh. Sebab yang pertama sekali, kalau ada benda dalam tu, kalau kita telang, batal puasa. Kalau tak telang, kita kumpulkan air liur, kita kehek. Kehek, ia akan jadi kering, tekak kita, kering mulut kita. Kan jadi masalah puasa kita kan. Baik. Mengunyahnya tanpa memasukkan sesuatu daripadanya ke dalam rongga walaupun sedikit. Jika masuk maka terbatal puasanya. Kalau tak masuk, tak batal lah. Kalau masuk baru batal. Mengecak makanan tanpa ada keperluan dengan tidak sampai sesuatu ke dalam lubang. Akan tetapi jika terdapat keperluan maka hukumnya tidak makruh. Jadi kalau misalnya ada keperluan, tak makruh. Kecak makanan pada bulan Ramadan kadang-kadang makruh, kadang-kadang tak. Makruh, tak ada keperluan. Tak makruh, tidak ada keperluan, makruh. Kalau ada keperluan, tak makruh. Tok lelaki dia masang 3 hari masang. Sebab dia tak kena rasa buka tau. Marang masih rebing. Hari ni power hebat. 3 hari tok lelaki dia masa nak marah, belajar dah, tak nak kata benda. Masang. Bini boleh tengok lain, biarlah. Hari ni kita cek makanan sikit, nak rasa masing ke manis ke, tek aje. Jangan tek telang. Tek aje. Ada hajat, tidak makruh. Yang tak ada hajat makruh. Tok lelaki kata, sedapnya bau, Allah. Tek sikit, tak telang pun tek. Tu makruh. Okey, boleh faham kan? Mengecak makanan tanpa ada keperluan dengan tidak sampai ke sesuatu ke dalam lubang, ke dalam rongga. Akan tapi jika terdapat keperluan, maka hukumnya tidak makruh. Berbekam, mengeluarkan darah. Dimakruh berbekam untuk keluar daripada khilaf dan ia menyebabkan tubuh badan lemah. Sebagaimana dimakruhkan berbekam, begitu juga dimakruhkan orang yang membekang orang lain. Jadi sekarang ni hukum berbekam pada bulan Ramadan, ulama berselisih kepada 2 pandangan. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum. Orang hak yang berbekang, orang kena bekang semuanya batal puasa. Di sana ada hadis ihtajama Rasulullah wa huwa shaim. Rasulullah berbekam dalam keadaan Rasul berpuasa. Maka mazhab Imam Syafi'i, dia kata lagu mana? Hadis ihtajama Rasulullah wa huwa shaim menasahkan hukum hadis membatalkan puasa apabila berbekam. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan berbekam ia tidak membatalkan puasa. Tapi walaupun tidak membatalkan puasa, tak comel berbekam. Sebab dia tak comel, yang pertama nak ra'i khilaf. Yang keduanya apabila bekang pada bulan Ramadan keluar darah, jadi tenaga tak ada kita. Baik. Hak makruh ni bukan hanya orang hak yang dikeluarkan darah daripada kepala dia, bahkan orang yang mengeluarkan darah, tukang bekam pun makruh juga. Itu maksud dia. Tukang bekam juga makruh. Makruh bukan hanya kepada orang yang kita keluarkan darah daripada kepala dia, bahkan kita yang mengeluarkan darah daripada kepala seorang juga makruh melakukan perbuatan tersebut. Dia dalam masalah bekang ni lah, ulama ambil dulu tak ada bab derma-derma darah, tak ada bab derma darah, tak ada dulu. Jadi ulama kata dah bekang dak batal puasa, bekam mengeluarkan darah, jadi berderma darah pada bulan Ramadan juga tidak membatalkan puasa, tapi hukum dia adalah makruh.
Gitu. Yang keempatnya mengeluarkan mengeluarkan air selepas berbuka. Mengeluarkannya daripada mulut. Perbuatan tersebut menghilangkan keberkatan puasa yang ada di dalam mulut. Okey, gini. Masalah ni ulama berselisih pandangan sebenarnya. Majoriti ulama kata tidak makruh. Dia mengeluarkan air pun. Okey, sekarang ni hamba nak minum air teringat macam bulan puasa je. Kena minum air dah puasa lagi kita ni. Dia molek kot kalau misalnya kita jemput ustaz-ustaz kuliah kang siang hari Ramadan tak air depan. Ustaz. Jadi ustaz kuliah dahaga, ustaz pun minum. Jangan kabur. Sebab nanti kita akan bincang hukum kalau kita tengok orang makan siang hari Ramadan, kalau orang tu orang baik, sunat je kita tegur dia. Tak wajib. Dah tegur lah. Biar ustaz minum kenyang dulu baru kabur. Ya kan kita biasa ambil itu Ustaz. Minum je Ustaz. Live pula. Jeng. Minum air Allah. Ustaz nak puasa. Okey, gini. Sekarang ni apabila kita buka. Kita nak buka, kita ambil air, kita komo. Kita buat gong-gong. Kita kehet mula. Dalam mazhab Imam Syafi'i, satu pandangan. Tidak disepakati dalam mazhab Imam Syafi'i. Hukum dia makruh. Alasan dia makruh. Sini kita nak bincang. Alasannya kerana di sana ada hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya berubah bau mulut orang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi berubah bau mulut orang puasa ni ada kelebihan dia. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i makruh kita bersugi setelah daripada gelincir matahari pada siang hari Ramadan. Okey, boleh faham kan? Jadi sama juga apabila berubah bau mulut ni, kita komo, tu kita kehet, jadi seolah kata kita tidak suka kelebihan ada dalam mulut kita. Sebab tu hukum dia makruh. Tapi kena ingat, hukum ni tidak berlaku kesepakatan. Bukan setakat ulama mazhab lain, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri berlaku khilaf. Sama juga dengan bersiwak. Bersiwak, mazhab Imam Nawawi sendiri dia memilih pandangan yang mengatakan tidak makruh. Walaupun majoriti ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Okey, boleh faham. Cuma kita nak faham maksud daripada perkataan ni. Okey, faham kan? Jadi kita komo, kita kehet mula. Sebab benda makruh, kerana kita saat itu tidak suka kelebihan ada dalam mulut kita. Kita nak makan, kita komo dulu, kita kehet. Sebab itulah tak comel. Baik. Tapi yang nak kabur sekali lagi, pandangan ni tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Maksudnya, ramai ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya kita elokkan perkara tersebut. Kata pengarang kitab Safwatuz Zubad, wa yukrahul alku wa dhawqu wa ihtijami wa majma'in inda fitrin min siyami. Jadi bolong dah baca pun Dan dimakruhkan gula getah. Dia al-alku ni kita kunyah. Tak kira lah kunyah gula getah ke ataupun selain, tak kira lah. Baik. Dan mengecap makanan, berbekam dan memuntahkan air selepas berbuka puasa. Dia inda di sisi. Memuntahkan air ketika berbuka puasa. Okey, hak tu hak yang lebih tepat. Mandi secara menyelam, sekalipun mandi wajib. Makruh mandi secara menyelam. Nyelang dah mimpi tengah hari. Tidur tengah hari mimpi. Jenis was-was pula. Kalau mandi dengan pahit tu rasa nak rata. Nak nyelang, nak terjun juga dalam kolah. Ada ke orang perasaan lagu tu nak buat mana? Allahu Rabbi. Hanya ikut ke was-was dia. Jadi siang hari Ramadan pun dia nyelang mandi wajib. Kata ulama hukum dia makruh. Selama mana tidak masuk air ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Kalau masuk air, yakin masuk air, maka bukan lagi makruh. Hukum dia adalah haram kerana ia membatalkan puasa. Masuk ke dak dimaafkan. Sebab asal tidak masuk. Kita syok je masuk. Asal puasa kita sah. Bersugi setelah gelincir matahari kerana ia menghilangkan bau mulut. Maksudnya perubahan bau mulut orang berpuasa. Imam Nawawi memilih pendapat yang tidak memakruhkannya. Banyak makan dan tidur serta menyibukkan diri dengan perkara tidak berfaedah kerana ia menghilangkan faedah-faedah berpuasa. Yang ke-8, menikmati syahwah yang diharuskan seperti syahwah membau, melihat dan mendengar. Ada sebahagian ulama mengatakan dalam bulan Ramadan kita kena tahan diri kita. Sebab puasa ni imsak, kena tahan diri kita daripada setiap perkara yang sesuai dengan syahwat kita. Termasuk bau wangi. Bakar minyak atau bulan puasa makruh mengikut pandangan sebahagian ulama. Namun
tidak berlaku kesepakatan. Sebahagian ulama mengatakan tidak menjadi masalah kerana tidak ada sandaran yang sahih. Ia hanyalah qiyas, sandaran qiyas. Tapi sandaran qiyas juga di antara dalil kepada dalil yang diterima ataupun dalil yang terpakai. Baik. Menikmati syahwah yang diharuskan seperti syahwah membau, melihat dan mendengar. Jadi bulan puasa tu jangan kita tengoklah benda-benda hak comel-comel, jangan tengok. Benda dengar-dengar yang sedap-sedap jangan dengar. Jangan dengar. Kalau bulan tak puasa, tak apa, tak ada masalah. Jadi gitulah pandangan dia. Tapi pandangan ni tidak berlaku kesepakatan ulama. Perkara yang membatalkan puasa. Ni di antara benda yang penting juga kita akan bincang. Perkara yang membatalkan puasa terbagi kepada dua bahagian. Dipanggil ada muhbitat, ada muftirat. Muhbitat ni maksud dia perkara yang meruntuhkan ganjaran puasa, namun puasa tetap sah. Yang keduanya perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama bahagian yang membatalkan pahala puasa tanpa membatalkan ibadat puasa tersebut dan tidak diwajibkan mengqadanya. Ia dinamakan pemusnah, penghapus pahala. Bahagian yang kedua yang membatalkan ibadat puasa dan juga pahala puasa. Tapi jika tiada sebarang keuzuran lah dan diwajibkan qada, ia dinamakan sebagai pembatal. Okey, bahagian pertama, pemusnah. Perkara yang membatalkan pahala puasa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Beberapa ramai orang yang berpuasa tiada baginya daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya tidak ada ganjaran pahala. Mengumpat iaitu menyebut perihal saudara muslim tentang perkara yang dibenci sekalipun perkara tersebut adalah benar. Ni benda yang akan memusnahkan pahala puasa. Dia mengumpat. Dia mengumpat hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim ila akhiril hadis." Kata Rasulullah, wahai mereka yang hanya beriman dengan mulut. Rasul kata gitu. Ya ma'syara man amana bilisani. Lidah kata beriman. Walam yadkhulil imanu qalbah. Iman belum masuk lagi dalam hati. La taghtabul muslimin. Mu jangan ngumpat kepada orang Islam. Wala tattabi'u awratihim. Mu jangan cari kesalahan-kesalahan orang Islam. Mengumpat adalah dosa yang disepakati oleh ulama. Namun ada berlaku khilaf di kalangan ulama, dosa besar ke dosa kecil. Majoriti ulama mengatakan dosa besar. Namun ada segelintir mengatakan dosa kecil. Pandangan yang lebih betul adalah dosa besar kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala membandingkan mengumpat makan daging saudara muslim kita yang mati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Suka ke seorang di kalangan kamu dia makan daging saudara dia ketika saudara dia mati? Allah makan daging orang ni, Allahu Rabbi. Teruk orang tengok, oh jahatnya makan daging orang. Makan daging orang terus. Dia tengok orang mati kekoh. Macam puak kanibal dah. Makan daging orang. Kan jahat kan? Teruk. Tengok kiasan yang cukup teruk. Sebab itulah majoriti ulama kata dosa besar. Baik. Mengumpat tu benda mengumpat. Mengumpat ni adalah kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dia, atadruna mal ghibah? Mu tahu tak apa itu mengumpat? Lalu kata sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Mu sebut saudaramu dengan apa yang saudaramu benci. Itu dipanggil ngumpat. Jangan kita sebut benda yang ada pada saudara kita yang dia benci. Sama ada sifat dia, perkataan dia, tubuh badan dia, pekerjaan dia, perbuatan dia, keluarga dia, pakaian dia, kenderaan dia, rumah dia, bini dia, anak dia, jangan sebut. Itu makna mengumpat. Dzikruka akhaka bima yakrah. Cuma ada sebahagian daripada ulama dia kata warna syarat mengumpat di belakang sebab ghibah daripada perkataan ghaib. Kalau depan dia tak panggil mengumpat. Dah boleh kata depan, hukum dia haram juga, cuma tidak dinamakan ghibah. Sebab ghibah daripada perkataan ghaib, mesti orang yang kita kata tak ada depan. Namun daripada sudut hukum sama je. Ada depan ke tak ada depan ke, hukum dia sama. Dosa belaka. Baik, cuma ada sebahagian ulama dia kata mesti kena tidak ada depan. Kerana ambil daripada perkataan ghibah sendiri, daripada perkataan ghaib, mesti orang yang kita kata tak ada depan. Dia ngumpat ni mesti kita kata orang kepada orang, kita kata benda yang ada pada orang, yang dia tak suka. Kalau benda tu tak ada pada orang, dia tak panggil ngumpat, tu dia panggil buhtan. Ni ketika Rasulullah kabar ta'rif mengumpat kepada sahabat, dzikruka akhaka bima yakrah, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Rasulullah, qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul?
Apa pandanganmu wahai Rasulullah kalau sekiranya memang betul benda yang ku kata kepada saudaraku ada pada dia? Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Kalau ada sungguh, maka sungguhnya mengumpat dia. Tapi wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau tak ada tu melakukan buhtan, penipuan, fitnah. Tu dipanggil fitnah. Tu fitnah sungguh. Fitnah. Baik, Allah Rabbi. Jadi menyebut perihal saudara muslim tentang cuma adalah mengumpat yang diharuskan. Mengumpat yang diharuskan. Tapi Allah Rabbi dalam perbincangan mengumpat yang diharuskan, kita kena ingat hukum asal mengumpat adalah haram. Jangan kita silap asal. Sebab kita kena tahu hukum asal. Sebab kita tahu hukum asal. Sebab apabila benda tu diharuskan tapi bukan asal, dia hanya qadah tertentu saja boleh. Sebab dia dalam kaedah fiqh menyebut ma yubahu lil hajati yuqaddaru biqadriha. Apa hak yang diharuskan apabila ada keperluan disakatkan dengan sakatannya, tidak boleh lebih. Jangan guna alasan ada mengumpat yang diharuskan, kerana asal mengumpat adalah diharamkan. Okey, boleh fahamkan? Asal mengumpat adalah diharamkan. Cuma dalam keadaan tertentu dibolehkan. Berapa tempat boleh? 6 tempat. Imam Ibn Abi Sharif dia letak dalam sebuah syair yang mana dia khabar 6 tempat ni dibolehkan. Dia kata adz-dzammu laysa bighibatin fi sittati. Mencela kata ke orang, mengumpat, dia tidak dinamakan sebagai mengumpat yang dicela oleh syarak dalam 6 tempat. Okey, kita nak bincang sampai ke 6 tempat ni panjang. Cuma sebenarnya sandarannya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu ketika Hindun isteri kepada Abu Sufyan mari jumpa dengan Rasulullah. Dia khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Abu Sufyan ni seorang lelaki yang kedeku, bakhil. Kita orang lelaki kalau bini kita khabar gitu ke orang lain, mana kita suka tak? Tok lelaki bini pergi khabar ke orang, kata tok lelaki dia kedeku apa? Memang tok lelaki tak suka. Tak ada orang lelaki suka. Betul tak? Walaupun kita kedeku sungguh. Kita tak suka. Betul tak gitu? Tapi Hindu pergi khabar Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak beri kepada aku nafkah, perkara yang mencukupi untuk perbelanjaan aku dan anak aku. Boleh tak aku nak ambil daripada harta dia tanpa pengetahuan dia apa hak yang mencukupkan aku dan anak aku? Rasulullah pun jawab, hukum dia boleh, tapi mungkin ambil dengan cara yang baik. Benda yang kita nak khabar, Rasulullah tak larang pun dia khabar gitu kepada Rasulullah. Kalau benda tu mungkar, Rasulullah tidak akan membiarkan kemungkaran berlaku di hadapan Rasulullah. Maka kata ulama ambil daripada hadis ni, kalau seorang tu nak tanya ulama tentang satu fatwa yang ada kaitan dengan sebut benda, keburukan orang lain, maka tak ada masalah. Ada kaitan sebut keburukan orang lain, maka tak ada masalah, dibolehkan. Satu ketika ada seorang perempuan di zaman Rasulullah, dia dalam iddah. Maka Rasul pesan dia, kalau habis iddah kabarlah kepada Rasulullah. Habis iddah dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia pun khabar kepada Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah dengan Abu Jaham datang, keduanya datang meminang aku lepas daripada aku habis iddah. Apa kata Rasulullah? Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Muawiyah tu orang hak tak ada pitih benda, tak ada harta dia. Manakala wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fakana la yad'u asahu an atiqih. Dia tidak meletakkan tukak dia di atas bahu. Kata ulama, maksud dia tak terletak tukak. Ada sebahagian ulama kata wai katak bini. Ada sebahagian ulama kata suka mengembara. Sebabkan orang mengembarakan dia terbuku pakaian, dia potong atas kayu pergi jalan kan. Dak dekat rumah. Okey, atas dua pandangan tersebut. Kan benda tu nak comel kan? Benda tu kalau tok lelaki dia tahu, memang kalau orang lelaki tu tahu kan dia tak setuju kan? Wah, ni dok sebut hak kita ke depan Rasulullah pula. Silap. Maksudnya Rasulullah khabar kepada siapa? Kepada perempuan saat ni. Kan benda tu kan tuang dia tak suka kan kalau khabar. Kita kalau benda yang kita buat sungguh, kalau orang khabar kita tak suka kan. Tapi Rasul khabar. Sebab benda Rasul nak bagi tahzir kepada dia, bagi peringatan kepada dia. Kena pilih molek lah. Kalau kita mungkin ya, ankihi Usamah, menikah dengan Usamah. Itu disebut dalam hadis. Maka ulama kata, kalau kita nak tahzirkan seseorang, maka tidak menjadi masalah. Maksud lagu mana? Kita kata orang tu ngisap, pergi kuda. Lepas tu ada budak ni, budak bagus kawang dengan dia. Kita kawang dengan dia. Dia kata, apa dia kawang? Kan dia orang Islam.
Tak payah kawang. Banyak kali ditanya, kita kata dia ngisap pergi kuda. Orang ngisap pergi kuda, dia marah kita kabur orang. Baik, tapi benda tu tidak menjadi masalah sebab kita adalah muhadzir, orang yang nak beri peringatan kepada seseorang. Okey, adalah benda tempat-tempat yang dibolehkan mengumpat disebut oleh Imam Ibn Abi Syarif dalam sebuah syair ada 6 tempat. Seterusnya mengadu domba, iaitu menyebutkan kata-kata dengan tujuan menimbulkan fitnah. Jadi batu api, ngacung, orang Terengganu kata. Jadi mulut lembek. Tu orang Terengganu. Rasa mulut lembek. Tak ada sipang rahsia. Ngacung situ, ngacung sini. Mulut uduh. Orang Terengganu Melaka. Ustaz, ada istilah lagi tak? Menipu, iaitu menyebutkan berita yang tidak berlaku. Nipu, benda yang sungguh lain, ia khabar lain. Itu nipu. Melihat kepada perkara haram atau perkara yang diharamkan, bukan? Tu dia tersilap sikit. Atau perkara yang dihalalkan. Ni melihat kepada perkara yang haram. Ni dia menyebabkan musnah pahala puasa. Tengok orang puang bulan Ramadan. Bazar 3-4 kali pergi. Kerek pergi bazar. Lah rupanya duk tengok orang puang seksi di bazar. Okey. Deluruh pahala Ramadan. Atau perkara yang dihalalkan tapi tengok dengan syahwat. Benda tu halal tapi tengok dengan syahwat isteri dia. Halal tapi tengok dengan syahwat. Maka ia memusnahkan pahala puasa. Ia menimbulkan iaitu menimbulkan keasyikan dengan pandangan tersebut. Ia yatalazzaz. Yatalazzaz ni maksudnya rasa nikmat dengan pandangan tersebut, rasa nikmat aja. Nafsu dia. Maka ia menggugurkan pahala puasa. Seterusnya sumpah palsu, iaitu bersumpah dengan perkara yang palsu. Orang kita tak ada. Ni jenis orang Arab ni. Orang kita jarang lah, bukan tak ada, jarang. Ni orang Arab sikit-sikit wallah, sikit-sikit wallah. Wallah sokmo. Ana tanya, nak pergi ke Aziziyah berapa lah bulan puasa gitu. Tanya Aziziyah. Dia kata 40 miliar. Aziziyah dekat 5 km, 40 miliar naik taksi. Ana kata, wallah ghali jiddan. Lepas tu dia kata, wallah rakhis dia kata. Ilmu kita. Dia kata, demi Allah, murah dah 5 km 40 miliar. Allah Rabbi. Ana kata al-masyu afdal. Jalan kaki lebih molek dia. Baik. Bulan puasa tu. Jadi menyebut perkataan yang dusta dan keji serta melakukannya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya. Melakukan benda yang dusta, maksudnya benda yang tak pakar lah, benda maksiat lah. Tiada bagi Allah Ta'ala hajat untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Dia dok makan, dok minum, dia puasa saat ni, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada perbuatan tersebut. Maksudnya tak ada ganjaran pahala. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua, perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatal ibadat puasa 8 perkara. Murtad, na'udzubillahi min dzalik. Keluar daripada agama Islam sama ada dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, walaupun murtad untuk seketika. Dia murtad, dia mungkin terjadi dengan perkataan, mungkin terjadi dengan qasak, dengan hati, dan mungkin terjadi dengan perkataan, hati dan perbuatan. Jadi orang tu berlaku murtad ketika dia sedang berpuasa, batal puasa dia. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, haid, nifas. Lepas tu wiladah. Bukan istihadah. Istihadah wajib kena istihadah sah puasa dia. Orang perempuan yang istihadah sah puasa. Silap tu tapi bagi dah. Haid, nifas, wiladah. Walaupun sedetik daripada siang hari Ramadan. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang bersalin pada siang hari Ramadan, puasa dia batal. Gila walaupun seketika, sekejap je gila. 2 minit je gila. Batal puasa. Baru ni ingat di mana dia satu surah tu, dia tanya, "Ustaz, kalau orang tu latah, adakah gila?" Sebab dia kata ada orang latah ni, masa dia latah habis lanjang bogel belaka. Bangun tak esok ni, dia tanya. Dia dan latah lanjang bogel habis. Jadi nampak pada zahirnya gila. Tu nak tahu gila ke tak, kena tanya doktor lah. Tu kena tanya ahli dia lah. Kita cuma khabar hukum je lah. Kalau gila, batal puasa dia. Allah Rabbi, nyanyi ke dia mari gigi cokek gitu. Allah. Yang keempat, pengsang dan mabuk. Ia pengsang mabuk ni, pengsang mabuk ia tidak membatalkan puasa, melainkan berlaku sepanjang siang hari. Kalau sedar sekejap aja, maka tak batal puasa.
jika pengsang sepanjang siang hari Ramadan. Dan jika sedar walaupun seketika, sah puasanya pada pandangan mu'tamad di sisi Imam Ar-Ramli. Bersetubuh, jika bersetubuh dengan secara sengaja. Jadi kalau tak sengaja, tak batal puasa. Dia ingat siang malang, rupanya siang. Dan nak buat mana? Kang qiyamul lail. Qiyamul lail orang puan dia buat kuih. Tok lelaki dia qiyamul lail. Bangun pukul 3. Dah tidur pula lepas subuh. Tidur dia tutup habis. Dah ni pakai sangekong. Rasa siang hari, tengah hari pun rasa macam malang. Gelap katu. Bangun dalam pukul 12 lebih, malang lagi. Dah lagi kata ke dia. Nya subuh tak setara. Tak apa dia sengaja. Tidak sedar. Maka tidak membatalkan puasa. Tahu tentang pengharaman. Kalau tak tahu tentang pengharamannya, tak ada masalah. Itu dipanggil jahil. Tapi kena ingat, jahil yang dimaafkan dua. Yang pertamanya baru memeluk Islam. Yang keduanya hidup jauh daripada ulama'. Kalau duduk dekat dengan surga, tak tahu gok jimok dah boleh siang Ramadan, nya jimok. Dah apa? Ingat boleh, tak boleh. Orang kata, dah mudah belajar ke? Aku tak tahu sekarang. Tidak dimaafkan. Kerana kejahilan tersebut adalah kecuaian daripada dia. Ya, kejahilan yang dimaafkan dua sahaja. Macam yang kita kata bosan ni. Ni kita baca cepat-cepat ni ya. Maka terbatal puasanya. Apabila seorang merosakkan puasa Ramadan sehari penuh dengan bersetubuh yang sempurna, dia berdosa. Atas sebab persetubuhan tersebut berlaku ketika berpuasa, maka ada 5 perkara yang perlu ditanggung. Okey, ni di antara benda yang penting juga kita kena tahu. Sekarang ni, apabila seorang tu merosakkan puasa Ramadan dia dengan jimuk. Tengok, dia merosakkan puasa Ramadan dengan jimuk. Kalau puasa selain daripada Ramadan, tak ada kifarat ni. Hak yang ada, puasa Ramadan. Dirosakkan dengan jimuk. Kalau selain daripada jimuk, tak apa. Minum air dulu, makan dulu. Tapi jangan suruh buat gitu. Sebab ada orang belajar bab ni, dia kata, minum air dulu lah. Minum air dulu ke, makan dulu ke, jimuk dulu ke, semua sepakat ulama' kata haram. Cuma tempat perbincangan kita sekarang ni adalah kifarat ke tak. Bukan haram ke tak. Sepakat ulama' kata haram. Orang tu setubuh sebelum daripada minum air ataupun sebelum daripada minum air, sepakat ulama' kata haram. Cuma perbuatan tersebut, ia kadang-kadang kena kifarat, kadang-kadang tak. Okey. Puasa, dia membatalkan puasa Ramadan. Kalau puasa selain daripada Ramadan, tak kena kifarat ni. Dengan jimuk, selain daripada jimuk, tak kena kifarat ni. Sedangkan puasa Ramadan tu wajib atas dia. Kalau puasa Ramadan tu tidak wajib atas dia, tak kena kifarat ni. Dengan sengaja, kalau dengan terlupa, tak kena kifarat ni. Tanpa ada paksaan, kalau ada paksaan, tak kena kifarat ni. Lepas tu serta tahu hukum. Kalau jahil, tak kena kifarat ni. Okey, tu syarat-syarat dia. Baik. Benda hak yang dia kena buat, maka 5 perkara hak yang perlu dia tanggung. Yang pertama, berdosa. Maka wajib dia kena bertaubat. Yang kedua, wajib menahan diri. Ini dipanggil imsak. Kena tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bagi waktu yang berbaki. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau makan, dosa. Yang ketiganya, diwajibkan takzir, iaitu hukuman daripada pemerintah bagi mereka yang tidak bertaubat. Ni masalah kalau pemerintah tahu. Dah jangan kabur orang lah. Pergi kabur. Jangan kabur lah. Wasnya ada lah. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, bertaubatlah. Ni kalau pemerintah tahu, cukup saksi dia, sabit kesalahan, maka pemerintah kena ta'zir. Tapi tak ada orang nak kabur. Siapa nak kabur? Wajib qada. Wajib kena ganti balik. Lepas tu yang kelimanya, wajib bayar kafarah yang berat. Iaitu salah satu daripada 3 perkara berikut secara berturutan. Tidak melangkah kepada bentuk yang kedua kecuali jika tidak mampu untuk melaksanakan yang sebelumnya. Yang pertama, membebaskan hamba yang mukmin. Sekarang ni tak ada hamba. Yang keduanya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut, kalau punah sehari, kena start mula. Rosak sehari, kena start mula. Yang ketiganya, memberi makan 60 orang miskin. Setiap seorang 1 cupok. Dalam mazhab Imam Syafi'i, diwajibkan kafarah ini ke atas orang lelaki sahaja. Tidak ke atas perempuan. Walaupun orang perempuan buat mula. Boleh faham? Walaupun orang perempuan buat mula. Orang lelaki yang kena kifarah. Orang perempuan kena qada sahaja. Kafarah berulang dengan berulangnya hari. Hari pertama. Hari kedua jadi pula. Allah nyesalnya hari kedua. Hari ketiga jadi pula. 5 hari. 5 hari. Mereka hamba tak boleh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kali 2 bulan kali 5. Jadi setahun lah kena puasa. Jangan main. Berturut-turut pula. Baik. Allah Rabbi. Yang keenam, sampai sesuatu objek ke dalam rongga melalui lubang terbuka. Dia perkara yang membatalkan puasa yang keenam ni lah hak yang banyak perbincangan dia. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah sampai sesuatu objek, sesuatu ain ke dalam rongga melalui lubang terbuka. Maksud sampai sesuatu objek adalah tidak termasuk udara.
Udara tak batal. Tidak menjejaskan apa-apa jika sampai udara ke dalam rongga. Begitu juga semata-mata mengecap atau membau tanpa memasukkan sebarang objek, ia tidak membatalkan puasa. Jika sampai kedua-duanya kecapang dan bawang ke dalam rongga sekalipun. Maksudnya, dia bau wangian. Kan orang masuk petang-petang, Allah sedapnya bau kari, kita lapar perut. Walaupun makan kat masih rebing pun, bau tetap sedap. Allah sedapnya masuk pada dalam tau. Okey, tak ada masalah. Tak batal puasa. Melainkan kalau masuk dengan kuah-kuah, tu baru batal. Maksud lubang terbuka tidak termasuk di dalamnya sampai suatu objek ke dalam rongga daripada lubang yang tidak terbuka seperti minyak atau sebagainya yang meresap melalui liang roma. Semua lubang adalah terbuka menurut mazhab Imam Syafi'i kecuali mata, begitu juga telinga menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali kata telinga tidak terbuka, namun majoriti mengatakan terbuka. Maksud ke dalam rongga ialah apa yang memproses makanan dan ubat seperti usus atau apa yang memproseskan ubat sahaja seperti otak. Masalah pada objek yang sampai ke rongga, hukum suntikan. Diharuskan jika darurat. Ni sepakat ulama. Jika ada keperluan, sepakat ulama mengatakan boleh kita mengambil suntikan pada siang hari Ramadan walaupun kita sedang berpuasa. Orang Terengganu tak kata suntikan, orang Terengganu kata cocok. Jadi siang hari boleh kita cocok. Pada siang hari boleh kita cocok dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Baik. Tetapi ulama berbeza pandangan tentang batalkah puasa orang yang menerima suntikan kepada 3 pendapat. Ketika orang saat itu cocok. Batal tak puasa dia? Ada 3 pandangan. Ulama mu'asarah dari kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih kepada 3 pandangan. Pendapat pertama, ia membatalkan puasa secara mutlak kerana suntikan menyampaikan ke dalam rongga, dia tanpa melihat kepada terbuka ataupun tidak. Bahkan ada sebahagian daripada ulama Yaman, dia menulis kitab dengan didatangkan hujah berkenaan cocok, ia membatalkan puasa pada siang hari Ramadan. Begitu juga dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dia Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, Imam As-Subki, lepas tu Imam Al-Muti'i. Yang ketiga Imam Al-Muti'i. Dia ada Imam Al-Muti'i, dia buat nota kaki berkenaan dengan masalah ni, masalah cocok. Memang dia kritik dengan kritikan yang keras pandangan yang mengatakan tidak membatalkan puasa cocok pada bulan Ramadan. Dia ambil hukum batal puasa. Baik, ala kulli hal. Tu boleh bacalah, hamba royak secara ringkas je. Perbincangan panjang boleh tengok sendirilah. Okey, pandangan yang pertama, ia membatalkan puasa secara mutlak. Tak kira lah jenis benda suntikan dalam urat ke, dalam otak ke, bawah kulit ke, batal puasa. Pendapat yang kedua, ia tidak membatalkan puasa secara mutlak kerana suntikan menyampaikan ke dalam rongga melalui lubang yang tidak terbuka. Dia dikiaskan dengan masuk melalui liang roma. Di antara ulama yang berpandangan dengan pandangan ni adalah Dr. Hasan Hito. Syekh Hasan Hito, seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Biasa dengar tak? Dr. Hasan Hito. Seorang ulama usul fiqh. Sekarang ni dia buka universiti Medah dia panggil Syafi'i, Medah dia panggil tu Rashdah di Jawa Barat. Dia panggil dia ingat dah pusat pengajian, lupa. Dia asal orang Syria, tapi dia tidak boleh balik dia Syria. Sebab dia ada buat kritikan keras juga terhadap kerajaan sebelum daripada berlaku ni lagi. Cuma biasa masa anak duduk Syria dulu, dia balik setahun sekali. Masa dia balik, orang akan buka bilik Imam Ghazali di Jami' Bani Umayyah, dia ngajar dalam tu. Lepas tu dia ada ngajar beberapa tempat. Ada anak ngaji dengan dia usul fiqh. Dia orang yang pakar dalam usul fiqh dan orang yang alim dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia sekarang ni dia sedang tulis kitab Mausu'ah fiqh mazhab Imam Syafi'i. Mungkin kalau siap 160 jilid. Kalau siap. Nama dia Syekh Dr. Hasan Hito. Dia ada kitab berkenaan dengan fiqh khusyah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dia lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan tidak membatalkan puasa, semua jenis cocok. Pendapat yang ketiga yang lebih terperinci, dan ia pendapat yang asah. Jadi pengarang kitab kita dia terjih pandangan yang ketiga. Jika suntikan itu mengenyangkan, maka ia membatalkan puasa. Dan maksudnya kalau suntikan tu fungsi dia seperti makanan, maka ia membatalkan puasa. Jika tidak mengenyangkan, maka hukumnya seperti berikut. Jika disuntik melalui urat-urat yang mempunyai rongga, iaitu urat darah, saluran darah, maka batal puasa. Jika disuntik melalui otak, iaitu urat-urat yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kan suntikan dia ada suntikan dalam urat, ada suntikan otak, ada suntikan bawah kulit. Hak yang bawah kulit tak batal puasa. Kalau dalam urat batal puasa. Okey, ini pandangan yang ketiga hak yang dipilih oleh pengarang kitab kita. Hukum qahar.
Seperti balgham. Perinciannya, yang pertama, jika sampai kepada hak yang zahir, lalu dia menelangnya, batal puasanya. Benda hak yang mudah-mudah nak pergi cepat. Tempat hak yang anda akan bincang secara panjang lebar, tempat hak yang masalah hak yang berbangkit, masalah yang banyak dibincangkan, kita akan tekan sikit masalah tu. Jika sampai kepada hak yang zahir, lalu dia menelangnya, batal puasa. Jika sampai kepada hak yang batin, lalu dia menelangnya, tidak batal puasa. Kata kalau kohok ni, dalam mazhab Imam Syafi'i, tengok, siapa kepada hak batin ke hak zahir. Kalau keluar kepada hak zahir, dia telang, batal puasa. Kalau keluar masih lagi berada dalam hak batin, dia telang, tak batal puasa. Soalannya, ukuran hak batin, hak zahir lagu mana? Berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Ada setengah kata, nanti kita baca, hak yang zahir adalah makhraj, tempat keluar huruf kha. Kita orang yang belajar tajwid, kita tahu di manakah makhraj kha. Kha ni makhraj dia adalah adnal halqi. Tu dah orang belajar tajwid kan? Adnal halqi. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Dalam kitab dia Matang Al-Jazriyah, adnahu ghainun kha'uha. Yang adnal halqi adalah ghain dan kha. Okey, situ adnal halqi. Kalau sampai situ kita pun telang balik, batal puasa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah makhraj, tempat keluar dan hak yang batin adalah makhraj, tempat keluar huruf ha. Huruf ha adalah tempat batin. Hak ni dipanggil aqsal halqi. Pangkal halqum. Hak yang paling jauh sekali. Tu ha. Manakala makhraj huruf ha, maksudnya wasatul halqi, pertengahan halqum, berlaku khilaf di antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Berlaku perbezaan pendapat pada makhraj huruf ha. Di sisi Imam An-Nawawi, ia adalah sebahagian daripada hak yang zahir, maka terbatal puasa jika mendalang hak yang telah sampai ke situ. Manakala di sisi Imam Rafi'i, ia daripada hak yang batin, maka tidak terbatal jika ditelang. Namun, di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan telang kohok secara mutlak ia tidak membatalkan puasa. Kerana kohok dikirakan masih lagi berada dalam kawasan tubuh. Walaupun tubik dalam mulut dah telang. Cuma kotor tak kotor tu nombor dua lah. Kotor telang kohok. Dak, kita tak mau cara bab kotor tak kotor. Kita nak cara batal puasa ke tak? Ada sebahagian ulama kata kohok tak batal puasa. Melainkan kalau tubik luar neleh sini dah neleh ngatuk sangat lepas asar. Orang kata, bangun, neleh dah. Oh, neleh, dia pun seduh. Dia telang semula. Tu tak boleh lah sebab tubik luar dah. Okey, boleh faham? Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, kohok gitulah. Telang kohok, tengok tubik kepada hak zahir ke, tak sampai hak zahir lagi. Kalau sampai hak zahir dah, telang batal. Kalau masih lagi berada dalam hak batin, telang tak batal. Makhraj ha, aqsal halqi, sepakat kata tak batal. Kalau sampai kepada makhraj kha, sepakat kata batal. Kalau masih lagi duduk makhraj ha, wasatul halqi, khilaf di antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata batal, Imam Rafi'i kata tidak batal. Kita tarik daripada otak tu. Okey, siapa man ni? Cuba kita perhati siapa man ni. Kalau siapa makhraj kha, batal. Kalau tak siapa, tak batal. Siapa kedok Okey, siapa kedok tak batal. Sebab syak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Benda yang yakin tidak dihilangkan dengan syak. Baik. Hukum menelang air liur. Air liur pula tidak membatalkan puasa kerana kesukaran mengelak daripadanya. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, air liur mestilah bersih, iaitu kosong dan tidak bercampur dengan benda lain. Kalau campur dengan 3 uti nasi ataupun adalah daging hok dekat celah gigi dia pun korek-korek duduk dalam liur. Dia telang air liur sekali dengan daging kambing tu, maka batal puasa sebab campur dengan benda lain. Jika menelang air liur yang bercampur seperti bercampur dengan perwarna atau selainnya, batal puasanya. Yang keduanya, mestilah bersih dan tidak bernajis. Kalau najis campur dengan darah, batal puasa. Melainkan kalau orang cabuk gigi, banyak sangat tubik darah, payah untuk dia jaga, maka dimaafkan untuk dia. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesusahan dia dapat menarikkan kemudahan. Al-amru idza daqa ittasa'a. Perkara apabila sempit, dia akan jadi luas. Yang ketiga, mestilah datang daripada tempat penghadaman. Lidah dan mulut juga adalah tempat penghadaman. Lidah dan mulut juga adalah tempat penghadaman. Jika ditelang air liur yang sampai ke bibir merah, ni bibir merah walaupun kita bukan bibir merah. Bibir merah ni. Baik, batal puasa. Maksudnya dia ada bibir ni dipanggil ada hak yang bahagian kawasan luar lah. Bibir merah hak mana? Dia ada bibir darat dengan bibir laut.
Bibir luar ni lah hang. Pada awak kita pun dalam merah kau. Ya hak luar lah hang. Hak luar. Hak dalam masih lagi tak batal. Tu dia cakap tu lebak, orang puang kau blebe. Tu ambil alih pas sini. Lepas tu balik telang. Batal puasa kalau sengaja. Dah kan cakap-cakap banyak tu ambil alih kan. Okey, hukum air yang masuk ketika mandi ke dalam rongga tanpa disengajakan oleh orang yang berpuasa. Okey, kita kena berhenti sini dulu untuk tengah hari ni. InsyaAllah kita akan sambung balik lepas daripada Zuhur. Pukul berapa biasa? Pukul 2. Ada tengok jadual. Tak apa, tengok dalam jadual. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Anda sebenarnya anda baca cepat ni, sebenarnya setiap satu perbincangan dia ada perbincangan yang panjang. Cuma anda baca cepat untuk yang pertama untuk habiskan buku, yang keduanya kita nak fokus kepada tempat-tempat yang penting sahaja. Insya-Allah. Sampai tempat penting kita akan bincang secara panjang lebar. Allah subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.